wabarakatuh. Bersama kita pelajar tingkatan 1 bab 4 untuk nisbah kadar dan kadaran. Okey, kita akan cuba selesaikan setiap yang masalah menggunakan kaedah unitari, kadaran atau pendarapan silang. Okey. Jadi memandangkan dia ada tiga kaedah, cikgu akan, dan ada 3 soalan. Cikgu akan perkenalkan kaedah tersebut. Okey, untuk setiap satunya tu kita guna kaedah yang berbeza lah. Okey. Jadi kaedah unitari untuk soalan A. Kaedah unitari. Apa maksud unitari? Okey. Roslina telah membeli 8 paket tepung dengan jisim 20 kilogram. Okey, jadi kita tengok 8 paket sama dengan 20 kilogram. Manakala Melissa telah membeli 24 paket tepung. Melissa paket 24 paket. Jadi hitung jumlah jisim tepung yang dibeli oleh Melissa. Jadi kita nak tahu berapa kilo yang Melissa ada. Okey. Cikgu ulang. Roslina telah membeli 8 paket tepung dengan jisim 20 kilogram. Okey. Lepas itu kita tulislah 8 paket 20 kilogram. Melissa telah membeli 24 paket. Melissa 24 paket. Jadi kita nak tahu jisim Melissa beli tu berapa. Okey. Kaedah unitari bermaksud kita mencari nilai untuk satu unit. Unitari, satu unit. Okey. Jadi 8 paket sama dengan 20 kilogram. Jadi kaedah dia, penyelesaian dia adalah 8 paket. Okey. Sama dengan 20. Okey, jadi satu paket kita nak tahu berapa. Jadi daripada 8 tu macam mana kita dapat 1? Kita kena bahagikan dengan 8, betul tak? Jadi dekat sebelah sini juga kita akan bahagi 8. Sebab dekat sebelah sini kita bahagi 8. Okey, tekan kalkulator. 20 bahagi 8 sama dengan 2.5. Maksudnya satu paket dia kilogram dia adalah 2.5 kilogram. Okey, sekarang kita nak tahu 24 paket. Teruskan ke bawah itu 24 paket. Jadi macam mana nak tahu 24 paket tu berapa? Kita tahu satu paket adalah 2.5, betul tak? Jadi kalau kita nak tahu, mungkin cikgu guna warna lain. Okey. Daripada 1 bagaimana jadi 24? Kita darab 24 kan? Maka dekat sini juga kita akan darab dengan 24. Maksudnya 2.5 itu kita darab dengan 25. Kita darab dengan 24. Maka dia akan jadi 60 kilogram. Okey? Begitu adalah kaedah unitari. Okey. Kaedah yang kedua, kaedah kadaran. Maka kita akan tengok. Ini kaedah kadaran. Okay. Seorang peniaga buah telah menjual 7 kotak limau yang berjumlah 84 biji. Jika Aziz telah membeli 28 kotak yang sama, berapa bijikah limau yang diperolehnya? Okay. Baca kali pertama saja untuk mengetahui maklumat. Baca kali kedua, gariskan isi penting. 7 kotak, 84 biji. Jadi 7 kotak, 84 biji. Jika Aziz telah membeli 28 kotak, berapa biji? Okey, ini adalah soalan dia. Okey. Sekarang, kaedah kadaran ini
Kita akan, dia begini ya. Cikgu akan tulis semula soalan dengan jalan penyelesaiannya di bawah. Okey. 7 per 28 sama dengan 84 per, okey, let's say X. Okey, begini. Okey, jadi kadaran ni kita tengok macam ni. Daripada 7 jadi 84. Daripada 28 jadi X. Okay, jadi kita tengok 7 jadi 84. Maksudnya darab berapa? 7 tu darab berapa jadi 84? Senang, nombor besar tu bagi dengan nombor kecil. 84 bagi 7. Berapa? 24 bagi 7. 12. Okey. Bermaksud 7 darab 12 akan jadi 84 kan? Maka nilai X adalah 28. Kalau atas darab 12, bawah juga mesti darab 12. Jadi darab 28 darab 12, jawapannya adalah 336 biji. Begitu saja. Okey. Teruskan dengan soalan C. Seorang pekerja dapat menghasilkan 7 balang biskut. Okey. Kaedah yang ketiga adalah kaedah pendarapan silang. Okey. Jadi seorang pekerja dapat menghasilkan 7 balang biskut dalam masa 1/3/4 jam. Berapakah masa dalam minit yang diperlukan bagi seorang pekerja untuk menghasilkan 21 balang biskut? Okey, seperti biasa, sekali baca saja. Kali kedua, cari maklumat. 7 balang 1/3/4 jam. Okey, tulis 7 balang 1/3/4 jam. Okey, berapakah masa dalam minit? Dalam minit, dia kata, yang diperlukan bagi seorang pekerja, okey, dia kata dalam minit, yang diperlukan bagi seorang pekerja untuk menghasilkan 21 balang biskut. 21 balang, berapa masa dia? Jam. Tapi dia nak minit ni. Okey. Kalau dia kata nak minit, maka bahagian ini kita kena tukar semua dalam minit lah. Tak boleh satu atas jam, bawah minit. Kita tukar. Okey, jadi penyelesaian dia bagaimana? Begini. 7 per 21. Perhatikan dia sama unit. Kita letakkan dia per. Okey, 1/3/4 ini, memandangkan soalan kata dia nak dalam minit, maka kita akan darabkan dengan 1 jam adalah 60 minit. Ini belum jalan cerita lagi ni Ini masih lagi permulaan. Sebab dia masih ada bagi tukar kepada minit kat situ. Jadi 1/3/4 tekan kalkulator, darabkan dengan 60. 105 minit. Okey, dekat sini dia adalah 105 minit. Okey, 7 sama dengan 105 minit. Okey, sekarang kita nak tahu jam. Kita nak tahu ni, minit lah. Kita letak M. Kita nak tahu kalau 21 berapa. Okey, darab silang. Silang, dia macam atromen. Okey. Atas ini darab dengan yang di bawah ini. Okey, 7 darab M. Macam mana nak buat? Rapatkan saja nombor dan huruf itu. Rapatkan. Okey, jadi yang sebelah sini pula. Atas darab bawah. 21 darab 105. Okey, kita tekan saja kalkulator. 21 darab 105. 2205. Okey, jadi 7M bermaksud 7 darab M. Kalau darab, kita bawa pergi sebelah. Dia akan jadi
bahagi 7. Jadi 22 sifar 5 bahagi 7. M dia adalah 315. 315 apa? Soalan dia kata minit. Maka dia dalam minit. Alright? Jadi itu adalah 3 kaedah penyelesaian soalan. Okey, sama ada menggunakan kaedah unitary, kaedah kadaran atau kaedah pendarapan silang. Okey, semuanya telah pun diterangkan di situ. Anak-anak sila gunakan yang mana sesuai. Okey, kena mahirlah tiga-tiga tu. Kadang-kadang kita tak boleh pakai unitary. Kadang-kadang rasanya pendarapan silang lebih baik. Kadang-kadang kaedah kadaran pun dah memadai. Right? Okey. Baik. Teruskan 4.4 nisbah kadar dan kadaran. Cari nisbah 3 kuantiti dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C. Tengok. Ini dia cuma nak dalam unit yang sama ni. Okey, tengok. A, 2 RM2 nisbah 80 sen, nisbah RM1.60. Okey, jadi kalau kita nak dalam ringgit, dia akan jadi macam ni lah. 2 nisbah, kita tak ada letak lagi dah. Kalau dalam bentuk nisbah tu kita tak ada letak lagi dah. Minggu ke, hari ke, kilometer ke, sentimeter ke, meter ke, tak ada dah. Jadi kita letak sini. Kalau dalam ringgit, RM2. Yang ni 80 sen, sifar perpuluhan 8 sifar kan. Okey, lepas tu RM1.60, 1.6 sifar. Okey. Akan tetapi anak-anak, kalau kita beri dalam bentuk nisbah, kita mesti sentiasa bagi dalam bentuk yang paling rendah. Jadi, untuk yang ini, kejap. Untuk yang ini, cikgu padam dulu ya. Okey, 2 titik sifar-sifar kan. Okey, untuk yang ini kita nak tengok semua adalah ada 2 titik perpuluhan. Jadi semua kita nak darabkan dengan 100. Jadi dia akan jadi 200. Ini akan jadi 80. Ini akan jadi 160. Kita nak permudahkan dia dalam bentuk paling mudah. Kita tak nak besar-besar nombor macam ni. Kita nak yang kecil sekali. Okay, tengok. Semua belakangnya ada 1 sifar. Jadi kita potong sifar. Boleh tak kita potong sifar yang ni? Tak boleh sebab semua tak sama rata. Kalau kita potong sifar tu sebenarnya kita bahagi dengan 10. Itu sebab dia. Okay, 20 nisbah 8 nisbah 16. Kesemua ini boleh dibahagi dengan 4. Jadi 20 bagi 4, 5. 8 bagi 4, 2. 16 bagi 4, 4. Jadi jawapan dia adalah 5 nisbah 2 nisbah 4. Okey, untuk B. Perhatikan 800 ml, 3 liter, 2.4 liter. Guna yang paling rendah lah. Yang paling kecil unit dia. Lebih senang. Tak payah kita nak bagi-bagi. Okey, jadi ml kan. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Jadi kita akan guna ml. Ini adalah 800 nisbah 3 liter. 3 darab 1000, 3000 nisbah 2.4 darab 1000, 2400 mililiter. Right? Okay, seterusnya kita tengok. Semua ada sifar. Potong setiap satu. Maksudnya kita bagi 10. Semua masih ada lagi sifar. Jadi potong lagi 1. Okey. Okey, yang tengah ni ada sifar. Tapi 2 tu tak ada sifar. Tak boleh lagi dah. Tinggal 8, 30, 24. 8, 30, 24. Kita tengok boleh bahagi berapa. Boleh bagi 4? Tak boleh. Sebab 30 tak boleh bagi 4. Jadi kita bagi 2 saja. Okey, cikgu tulis dekat sini. Bagi 2. 8 bagi 2, 4. 30 bagi 2, 15. 24 bagi 2, 12. 4 nisbah 15 nisbah 12. Okey. Perhatikan untuk C. 8 gram. Sifar pelan sifar 4 kilogram. Lepas tu 20 gram. Kita tahu 1 kilogram 1000 gram.
Kita guna unit yang paling kecil 8 nisbah 0.04 0.04 darabkan dengan 1000. Okey, jadi dia adalah 40 gram nisbah 20 gram. 8 nisbah 40 nisbah 20. Kita tak boleh potong sifar tu ya, sebab 8 tak ada sifar, dia mesti ada 3 tu. Okey, kalau tak ada, kita boleh bahagikan dengan semua boleh bagi 4. Kalau anak-anak pakai sifar 2 boleh juga, tapi lepas tu bagi lagi lah. Sehingga dapat yang paling rendah. Okey, bahagi 4. Semua 8 bagi 4 2, 40 bagi 4 10, 20 bagi 4 5. 2 nisbah 10 nisbah 5. Alright. Okey. Jadi nombor untuk D 0.4 km, 1 km 200 meter, 800 meter. Okey. Jadi kita kena tahu dia punya ni 1 kilometer 1000 meter. Jadi tukar semua dalam meter. Yang ini adalah 400 meter. 1 kilometer 200 meter adalah 1200 meter. Yang ini adalah 800 meter. Okay, sekarang kita permudahkan. 1 sifar daripada setiap 1. Boleh lagi? 1 sifar bagi setiap 1. Jadi tinggal 4, 12, 8. 4, 12, 8. Semua boleh bahagi dengan 4. Jadi 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. 1 nisbah 3, nisbah 2. Okey, soalan terakhir. 12 saat. 0.3 minit 10 saat. 1 minit 60 saat. Okey, jadi untuk soalan yang itu 12 saat 0.3 minit adalah 0.3 tu kita kena darabkan dengan 60. Jadi 18 nisbah 10. 12 nisbah 18 nisbah 10. Okey. Jadi kita kena tengok boleh bahagi dengan apa. Semua nombor genap boleh bahagi dengan 2. 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 10 bagi 2, 5. Maka ini adalah jawapannya dalam bentuk nisbah 3 kuantiti. Alright, sehingga berjumpa lagi. Bye.